Isu berkaitan masalah buli merupakan isu yang masih lagi berleluasa dalam masyarakat dunia. Meskipun pelbagai usaha telah dijalankan oleh setengah pihak, namun isu ini terlihat masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk reda. Persoalannya, adakah isu ini suatu isu yang sangat kritikal atau hanya merupakan krisis sosial yang biasa? Kes buli yang tercatat dalam artikel The Times pada Ogos 1862 merupakan laporan kes buli yang pertama di dunia. Hal ini menunjukkan bahawa kes buli ini telah menjadi satu epidemik yang telah berleluasa sejak sekian lama. Data daripada Pusat Statistik Pendidikan Nasional bagi tahun 2019 menunjukkan bahawa 1 daripada 5 orang pelajar menjadi mangsa buli dan statistik ini hanya bagi kes buli yang melibatkan pelajar di sekolah sahaja. Kes buli dalam masyarakat dunia menjadi lebih tegang apabila wujudnya satu varian baharu kes buli iaitu buli cyber yang tercetus sejak tahun 2000 di mana gadget dan internet mula berkembang dan sehingga masa kini ia menjadi semakin kritikal dengan wujudnya pelbagai media sosial. Statistik yang direkodkan oleh Pechin dan Hinduai pada tahun 2019 menunjukkan bahawa 18% hingga 37% individu menjadi mangsa buli cyber sejak tahun 2007 hingga tahun 2019. Angka ini merupakan angka yang sangat tinggi dan mempunyai kemungkinan yang besar untuk menjadi lebih tinggi ekoran daripada perkembangan teknologi semasa. Kesimpulannya, isu buli merupakan isu yang harus dipandang serius kerana isu ini memberi pelbagai kesan jangka panjang yang memudaratkan kepada mangsa dan juga kepada pembuli itu sendiri dari segi mental, fizikal atau lebih teruk, kes buli ini akan menjadi punca ke atas kehilangan nyawa. Nama saya Nur Alila binti Kamaluddin. Nama matrik saya F16B0123. Saya pada 2008 akan membentangkan tentang konsep atau idea buli. Yang pertama, buli merupakan perbuatan negatif yang dikenakan oleh seseorang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap seseorang yang lebih lemah secara individu atau beberapa pembuli terhadap seorang mangsa atau sekumpulan mangsa. Seterusnya, dalam perlakuan buli, wujud ketidakseimbangan kuasa yang menyebabkan mangsa gagal untuk mempertahankan buli. Perbuatan buli merupakan perbuatan tidak baik serta boleh mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. Seterusnya, buli ialah subkategori tindakan agresi yang dicirikan oleh tiga kriteria, iaitu niat bermusuhan, ketidakseimbangan kekuatan dan pengelangan dalam jangka waktu tertentu. Buli terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama ialah buli fizikal. Buli fizikal melibatkan perbuatan seperti memukul, menggigit, menyepak, menyubit, menyendang dan menampar. Yang kedua ialah buli lisan yang dilakukan melalui ejekan, panggilan nama atau cemuhan. Yang ketiga ialah buli mental. Buli ini merupakan satu bentuk serangan psikologi iaitu melalui perbuatan seperti penyebaran fitnah, pemulawan, boikot, pengasingan dan surat layan. Yang terakhir ialah buli cyber, penyebaran fitnah melalui mail elektronik dan laman sosial, menghantar pesanan ringkas berbentuk ugutan atau kata-kata kesat dan penyebaran video-video bertujuan untuk menjatuhkan maruah mangsa. Pembentangan diteruskan tentang nilai. Nilai melibatkan keyakinan atau kepercayaan yang dijadikan asas dalam sebarang pilihan, tindakan atau menilai sesuatu yang bermakna seperti baik atau buruk, benar atau salah. Sebalik itu, seperti apa yang dibincangkan dalam aspek buli, boleh menunjukkan nilai ini adalah kesan kepada pembuli dan mangsa buli. Seperti apa yang sering dilakukan dan diperlihatkan oleh seorang pembuli ialah mempunyai sifat amarah yang sangat kuat sehingga susah dikawal oleh dirinya sendiri. Selain itu, pembuli juga berkemungkinan mempunyai latar belakang keluarga yang kurang harmoni seperti berlaku perbalahan atau pergaduhan dalam keluarga sehingga menyebabkan pembuli terikut-ikut dengan suasana kehidupan dalam keluarga mereka. Seterusnya, kesan terhadap mangsa buli ialah mengganggu faktor kesihatan secara mental iaitu
individu akan menghadapi kemurungan yang serius dan boleh membawa risiko untuk mencederakan atau membunuh diri. Di samping itu, mangsa buli kebiasaan akan mempunyai masalah kesihatan yang melibatkan kehidupan seharian seperti tidur dan makan. Bagi pelajar atau murid, akan mempengaruhi akademik di mana prestasi akan merosot. Faktor kesihatan yang kurang stabil akan membawa kesan terhadap pembelajaran kerana kehilangan tenaga dan minat untuk belajar sehingga sampai satu tahap ponting kelas disebabkan takut akan pembuli tersebut. Seterusnya ialah tentang teori atau hukum. Teori merupakan satu penyusunan idea, konsep dan model secara koheren dan sistematik bagi tujuan membina makna untuk menjelaskan, mentafsirkan dan mencorakkan amalan. Menurut teori psikoanalisis, suatu personaliti individu terdiri daripada ID ego dan superego. Pendorong kepada tingkah laku dan sifat keagresifan ialah ID. Ego pula berfungsi sebagai pemikiran, persepsi dan kawalan motor yang akan menilaikan secara tetap keadaan persekitaran. Oleh yang demikian, tindakan membuli boleh mengakibatkan kecederaan sehingga boleh dituduh mengikut Seksyen 323 dan Seksyen 324. Kecederaan yang dimaksudkan ialah mangsa buli mengalami kecederaan yang parah dari segi anggota luaran ataupun anggota dalaman. Selain itu, kesalahan yang mengaitkan perkataan atau isyarat yang bermaksud mengaitkan kehormatan seseorang boleh dituduh mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Di sini menunjukkan masalah buli bukan suatu masalah yang boleh dipandang remeh kerana ia boleh mencederakan, mengganggu kehidupan seharian dan sehingga ke arah kematian secara sengaja ataupun tidak sengaja. Selamat sejahtera, nama saya Gajendra anak lelaki Arna Jalem. Nombor kad metro saya F19 A0244. Okey, pada bahagian saya akan menerangkan bahagian konsep dan idea. So, konsep dan idea yang telah saya dapat daripada kes buli ini ialah buli cyber dan mental. Pada bahagian pertama, kita akan tengok dari segi psikologi. Okey, teori ataupun idea buli cyber ni dari segi psikologi ini tergolong dalam kategori masalah gangguan psikologi. Masalah psikologi seperti ugutan chat, gambar atau video menyebabkan seseorang itu menjadi tertekan dan lebih beremosi. Perkara ini berlaku disebabkan kurangnya empati dan kecerdasan emosional iaitu EQ serta kecerdasan spiritual iaitu SQ oleh si pembuli, dan ini memberi impak negatif kepada diri mereka dan orang sekelilingnya. Buli cyber ini juga merupakan satu ancaman baru kepada emosi dan yang mengancam kesejahteraan psikologikal kanak-kanak dan remaja di seluruh dunia. Mereka mudah terpengaruh dalam isu buli cyber ini kerana usia mereka yang masih muda dan mereka kurang matang dalam melakukan sesuatu perkara tanpa mengambil kira akibat daripada tingkah laku mereka. Remaja ini juga biasanya mempunyai emosi yang tidak stabil dan cepat terdedah dengan tekanan emosi apabila dibuli. Jadi, tekanan emosi yang dialami oleh pemangsa seperti menimbulkan perasaan marah, kecewa, sedih dan tertekan memberi implikasi negatif kepada pemangsa. Perkara ini menyebabkan pemangsa mengalami depresi, rendah penghargaan diri, putus asa, kebimbangan sosial, hilang tumpuan, rasa terasing dan akhirnya cenderung untuk membunuh diri. Seterusnya, masalah psikologikal disebabkan kes buli cyber yang banyak telah mendorong kepada kerajaan menguatkuasakan undang-undang di Malaysia untuk mencegah buli cyber ini. Jadi, masalah buli cyber dipandang sebagai satu kesalahan jenayah di sisi undang-undang.
pembuli cyber ini mula meningkat kerana kurangnya pengetahuan berkaitan akta tertentu, khususnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika dilihat, undang-undang cyber yang termasuk perbuatan body shaming juga boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 bawah Seksyen 233 1B. Selain daripada itu, pelaku juga jika disabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Tindakan sedemikian oleh undang-undang seperti ini boleh diambil dan digunakan oleh mereka yang merasakan dirinya menjadi mangsa buli secara dalam talian. Sekian, terima kasih. Saya akan membincangkan mengenai kekuatan serta konsep idea. Kekuatan yang diperolehi adalah apabila tindakan undang-undang yang dikenakan kepada pembuli. Jumlah pembulian yang semakin meningkat telah mewujudkan undang-undang spesifik untuk membendung masalah ini. Menurut statistik daripada Kementerian Pendidikan, terdapat sebanyak 1,054 kes buli yang telah dilaporkan dari Januari hingga Jun 2018. Hukuman yang boleh dikenakan kepada yang melakukan body shaming adalah dihukum penjara selama 1 tahun atau didenda maksimum sebanyak RM50,000. Dengan adanya tindakan undang-undang seperti yang telah dinyatakan, mangsa buli akan berasa lebih selamat kerana masalah yang mereka hadapi itu tidak diabaikan dan dianggap penting oleh masyarakat. Gejala buli telah menunjukkan pelbagai kesan negatif kepada mangsa. Mereka akan mengalami gangguan emosi atau depresi. Selain itu juga, tekanan emosi yang dialami oleh mereka akan mengganggu konsentrasi mereka dalam menjalani aktiviti harian mereka. Secara umumnya, jenayah buli banyak memberikan kesan negatif kepada mereka yang pernah mengalaminya. Punca-punca buli ini berlaku disebabkan oleh individu itu sendiri di mana mereka kurang pegangan agama, kurang kasih sayang daripada keluarga, pengaruh rakan sebaya dan juga pengaruh media sosial. Kesan buli tidak hanya ada pada mangsa buli tetapi pembuli juga mendapat kesan daripada perbuatan tersebut. Kesan yang dihadapi oleh mangsa buli, mereka akan hilang keyakinan diri, tekanan perasaan serta kecederaan fizikal dan mental. Manakala, pembuli pula akan terus-terusan memupuk sikap gangsterisme dalam dirinya sendiri. Serta, dia juga akan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak laporan dan berita yang diterima dalam kaca TV maupun laman sesawang seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Antaranya ialah pelajar tahfiz yang dibuli oleh seniornya sendiri sehingga menyebabkan organ dalaman pelajar tersebut pecah. Selain itu, guru perempuan yang mengajar bahasa Inggeris dalam program didik TV baru-baru ini diejek oleh seorang warganet tempatan. Oleh itu, saya harap kita semua dapat memainkan peranan agar jenayah ini dapat dicegah agar mereka yang pernah dibuli itu kuat menghadapi rintangan dalam hidup mereka. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.